Didik TV KPM. Terima kasih penonton kerana masih setia bersama kami untuk sukses SPM 2022 dan kita dalam mata pelajaran kejuruteraan elektrik dan elektronik. Untuk segmen kali ini, Ifan percaya cikgu akan ceritakan kepada kita mengenai dasar keselamatan. Jadi apa kata cikgu? Kita mulakan. Okey, terima kasih Ifan. Sama-sama. Okey. Sekarang kita masuk kepada topik yang seterusnya iaitu dasar keselamatan ya. So sebab dalam dunia jutera ini, so kalau kita tengok sebenarnya kita bergerak daripada kita masuk kepada jutera, kita dari jutera dan seterusnya kita kena pastikan keselamatan. Kerana itu adalah aspek yang paling penting dalam hidup kita. Okey, jurutera dan keselamatan memang satu benda yang sangat tidak asing lagi. Okey. So kalau kita tengok apakah yang akan berlaku, kita nampak apakah yang berlaku di sini adalah kita kena ada sebagai suatu negara yang maju, kan, kita kena ada dasar. Yang dasar ini kita namakan sebagai dasar Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. So ini dasar ini sebenarnya dia akan memberi guide kita kepada bagaimanakah kita nak tengok tentang keselamatan, bagaimana kita nak ambil tentang keselamatan tersebut. Maka apakah dasar tersebut? So dasar tersebut sebenarnya objektif dia lah untuk meningkatkan kualiti. Even though dia tentang keselamatan, tapi sebenarnya dia still dia masih untuk mencapai kualiti yang baik. Okey, dan seterusnya kita nak walaupun kita capai tersebut tapi mestilah tanpa kompromi kepada prestasi keselamatan kita dan kesihatan kita. That's why kalau kita tengok pada tapak-tapak pembinaan sekarang, dia ada di mana 100 hari tiada kematian ataupun tiada kecederaan. Itu adalah satu contoh daripada bagaimana kita nak meningkatkan kita punya kualiti dan perkhidmatan tanpa mengkompromi kita punya keselamatan dan kesihatan. Okey. So siapakah target-target untuk di sini? So target sebenarnya kita nak ada majikan sendiri. Okey. Majikan dia perlu jaga dia punya keselamatan. Kaki tangan juga, staf juga perlu menjaga keselamatan mereka. Dan kalau pelanggan tersebut melalui atau menggunakan di kawasan yang kita bina itu, maka pelanggan ini juga perlu menjaga keselamatan dia. Alright? Dan seterusnya, kalau kita tengok majikan sebenarnya daripada aspek dasar ini sebenarnya dia nak bahawa majikan dan kaki tangan itu bukan sahaja memberi satu janji, tetapi sebenarnya berusaha bersungguh-sungguh untuk mencegah sebarang risiko kecederaan, risiko penyakit dan insiden di tempat kerja. Baik. So kalau pelanggan itu berada di tempat kerja, maka dia mesti memastikan pelanggan itu juga selamat. So kan banyak benda yang kita boleh nampak contoh di sini. Kalau saya masuk ke sini, kan. Okay. Saya masuk di sini, saya pergi ke security dah ambil nama saya. Betul. Jadi di sana security akan menjaga keselamatan saya di sini. Okey. Dia akan nasihat saya tempat mana yang saya tidak perlu pergi dan tempat mana yang perlu saya pergi. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok sini, apakah polisi JKKP sebenarnya? Okey. Polisi JKKP sebenarnya committed dia untuk menyelenggara agar tempat kerja kita tu bebas daripada risiko. Okey. Bebas daripada risiko ni adalah satu pernyataan yang sangat besar. Okey. Memang susahlah kita nak bebas daripada risiko, tetapi sepatutnya kita mengurangkan risiko tersebut kalau kita boleh. Okey. Dulu saya bekerja di bahagian corporate. Ini adalah satu pernyataan yang paling penting yang kita nak buat. Okey. So dan seterusnya, kita nak tengok, kita nak mencukupkan maklumat, arahan dan latihan kepada pekerja. So kalau seorang majikan dia nak meng-hire seorang pekerja, maka dia mesti memberi maklumat yang cukup bagaimana nak buat kerja. Arahan yang cukup bagaimana nak menjaga keselamatan. Dan kalau perlu pekerja itu perlukan latihan, maka dia perlulah melatih pekerja tersebut. Alright? So itulah satu daripada contoh polisi JKKP yang perlu majikan patuhi. Dan seterusnya, kalau berlaku sebarang risiko, kemalangan ataupun apa-apa, maka adalah tugas daripada majikan dan staf untuk menyiasat dan menambah baik
untuk mengurang risiko di tempat kerja. Okey, kalau kita dah berlakunya insiden, maka apa yang perlu lakukan, kita kena kaji, selidik masalah tersebut dan kita selesaikan. Dan di sinilah berlakunya inovasi sebenarnya. Alright. So dan seterusnya kita tengok lagi dua. Yang pertama, kita nak mengenal pasti kehendak pelanggan dan perundangan. Okey, kita tengok perundangan tu apakah kehendak pelanggan sebenarnya dan kita pastikan kita dapat penuhi kehendak pelanggan tersebut. Dan kalau ada perundangan yang digubalkan untuk kehendak tersebut, maka kita kena pastikan lunas undang-undang itu menjaga kehendak tersebut. Okey, dan seterusnya kita yang terakhir adalah selain daripada itu, kita juga mestilah mempromosi keselamatan agar pertama kita dapat mencapai misi kita, visi kita dan seterusnya kita dapat mencapai objektif kualiti yang kita kehendaki. Okey, so di sini kalau kita nampak, banyak company-company yang besar selalunya membuat promosi begini dan begitu tentang keselamatan. So kerana dia nak mempromosikan supaya pertama dia punya misi dan visi ini tercapai, dan kedua dia dapat memastikan bahawa staf-stafnya, kaki ke tangannya menjadi selamat disebabkan oleh ini. Okey, dan seterusnya kalau kita tengok AKKP ni, Akta Keselamatan dan Kesihatan ni, bila dimulakan? Okey, dia dimulakan di Malaysia ni pada tahun 1994, iaitu 25 Februari. Okey, so dia ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan untuk majikan, pekerja dan orang-orang yang terlibat di tempat kerja. Okey, so dia digubal sebenarnya bukan hanya digubal di Malaysia saja. Semua negara yang ada melakukan manufacturing, dia akan ada benda ini. So dia digubal sebenarnya berdasarkan konsep peraturan kendiri bagi memastikan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan orang yang mewujudkan risiko dan bekerja dengan risiko. So itu sebenarnya apa yang kita nak daripada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini. Okey, kalau kita pergi ke di negara barat pun sama, mereka masih ada JKKP kan, tetapi tentulah nama lain kan. Betul. Bukanlah nama yang sama yang kita. Ya. So mesti ada tentang safety, health. So benda itu sebenarnya adalah umum sebenarnya. Okey. Dan kalau kita tengok di sini, apakah kepentingan Akta KKP tersebut? Okey, akta sebenarnya dia nak memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan daripada risiko pekerjaan. So walaupun kita tengok sekarang ni masih menyebut perkara yang sama, tetapi ini adalah kepentingan yang kita nak. Kedua, kita nak melindungi orang di tempat kerja, dan seterusnya kita nak menyediakan persekitaran yang sesuai, ergonomik dan bebas daripada tekanan. Okey, dan seterusnya kita nak memantau supaya ia selaras dengan tata cara amalan industri yang telah berlaku di sini. Baik, Cikgu. Ifan ada soalan, Cikgu. Ya. Sekiranya ada berlaku pelanggaran undang-undang dalam Akta KKP ini, apa yang akan berlaku, Cikgu? Contohnya kepada majikan dan juga kepada pekerja itu sendiri. Okey. Kita ada OSHA, Akta OSHA, di mana Akta OSHA ni akan menilai apakah yang akan berlaku pada company tersebut. Okey, kalau perlu di soal siasat, maka akan di soal siasat. Kalau perlu didenda, maka mereka akan denda. Itu sebenarnya OSHA ini dia ditambah baik setiap tahun. Okay. Itu adalah badan yang akan menilai dulu kesalahan yang dilakukan untuk tindakan lanjut, Cikgu. Ya, betul. Baik, terima kasih. Ya. Seterusnya kita tengok soalan. Ya, silakan. Kita ada dua soalan sini, kita nak tengok. So, nyatakan dokumen perundangan untuk menyediakan persekitaran pekerjaan yang kondusif. So, perkataan kondusif maksudnya dia baik. Baik. Satu markah. Siapa nak jawab, sila angkat tangan. Okey, siapa nak tolong cikgu jawab soalan ni? Kata ada. Ada ke tak ada? Di mana rakan-rakan saya di MRSM Bentong? Ya. Okey, apa soalannya? Bagi saya ulang balik. Okay. Nyatakan dokumen perundangan untuk menyediakan persekitaran pekerjaan yang kondusif. Apa jawapan dia?
Okey. Ada dua angkat tangan, Husna dan Izzati. Cikgu nak pilih siapa, cikgu? Saya rasa kita pilih Husna lah. Husna. Okey, silakan Husna. Okey, saya jawab cikgu. Dasar Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey. Okey. Kita tengok betul tak betul? Betul ke tak? Saya pun dah lupa jawapannya sebenarnya. Dasar. Betul. Okey. Ya. Dasar Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey, itu satu markah. Satu markah yang mudah. Okey, dan seterusnya kita tengok berikut adalah pernyataan tentang Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So kita tanda right untuk pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah. So pertama sekali, ia melindungi majikan sahaja. Betul atau salah? Okey, Izzati silakan. Jawapannya betul. Betul. Ya. Dia betul. Okey. Yang seterusnya, nombor 2, melindungi pelanggan daripada risiko yang disebabkan oleh aktiviti orang yang bekerja. Betul atau salah? Ya, Amar. Jawapannya betul, cikgu. Ya, Amar kata betul. Tengok. Betul. Dan seterusnya, melindungi pelanggan secara umum. Okey. Saya cikgu. Silakan. Jawapan dia salah. Salah. Okey, salah. Betul. Ya. Apa yang disebut tadi betul kerana kalau pelanggan tersebut berada di tempat bekerja, barulah dia dilindungi. Secara umum tak bolehlah. Betul. Besar satu Malaysia ni kan. Okey. So saya rasa itu sahaja. Ya. Baik, cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Muhammad atas perkongsian untuk segmen ini di mana kita belajar dari segi dasar keselamatan apakah akta yang terlibat iaitu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan diharapkan apa yang diceritakan oleh cikgu ini dapat memberi sedikit pengetahuan kepada mereka dari segi aspek kesempatan ini. Jadi kita ingin berehat seketika, kita akan kembali ke Mendidik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM